Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan ucapan saya pada petang ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Maksudnya, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya amanah itu diserahkan kepada ahlinya, dan sekiranya kamu berhukum di kalangan manusia, maka hendaklah kamu menghukum dengan seadil-adilnya. Datuk Yang Pertua, izinkan saya dalam mukadimah ucapan ini untuk menyentuh tentang satu perkara yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan yang lalu, bahawa 16 September telah dijadikan sebagai suatu hari untuk diperingati, dan mulai tahun hadapan ianya akan menjadi suatu hari untuk rakyat Malaysia merayakannya. Dan sebagaimana dengan slogan Satu Malaysia, saya berdiri di sini untuk memperingatkan bahawa rakyat pada hari ini tidak mungkin akan terus menerima dan terpesona dengan slogan-slogan yang hanya berbentuk retorik seperti ini. Saya cukup yakin dan percaya bahawa zaman telah jauh berubah. Kita telah berlari pantas meninggalkan destinasi era penjajahan dan telah melepasi umur setengah abad. Manusia, warga negara Malaysia yang terdiri daripada semua kaum dan rakyat, semua agama dalam negara ini, adalah merupakan rakyat yang telah berubah minda, pemikiran, cita-cita dan harapan mereka kepada negara ini. Sebagaimana kata pepatah Melayu, sekali air bah, maka pasti pantai akan berubah. Sebagaimana yang saya sebut dengan penuh yakin dan percaya, dan saya cukup konsisten bahawa negara rakyat adalah suatu yang cukup dinamik. Ia tidak beku, jumut, tetapi ialah merupakan perkara yang berubah, menerima perubahan, dan sudah barang pasti generasi yang ada pada hari ini dan generasi seterusnya yang bakal mewarisi negara ini akan terus melihat dan menilai serta memberikan penghakiman politik mereka mengikut pengetahuan, knowledge yang menjadi perkara yang paling penting pada hari ini. Maka dengan semangat Satu Malaysia dan mengisytiharkan 16 September sebagai suatu hari yang perlu diperingati, rakyat pada hari ini mahu melihat the substance daripada perkara ini. Apakah intipatinya, apakah rohnya, dan yang lebih penting daripada itu ialah bagaimanakah ianya diterjemahkan dalam bentuk keadilan kepada semua rakyat dalam negara kita ini. Bila kita bercakap tentang 16 September, ia adalah hari penubuhan sebuah negara yang bernama Malaysia, yang asalnya dahulu hanyalah semenanjung tanah Melayu yang diberikan kemerdekaan oleh British pada tanggal 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam negara kita ini adalah merupakan suatu sejarah yang bagi saya perlu untuk dibayar dengan harga yang sewajarnya. Ia bukan suatu kemasukan yang hanya sebagai sambil lewa sahaja. Ia merupakan, ada yang bangun ya Ahmad. biar saya habiskan para ini, insyaAllah saya bagi sedikit. Ia adalah merupakan suatu perkara yang mesti dilihat dalam perspektif yang lebih luas, yang lebih cerdik politiknya
untuk dinilai oleh generasi kita yang ada pada hari ini. Saya dengan sukacitanya sekali lagi merujuk kepada sebuah buku yang bertajuk Malaysia Sejarah Kenegaraan dan Politik. Di sini ingin saya menyatakan bahawa kemasukan Sabah dan Sarawak dan rakyatnya pada waktu itu perlu dilihat oleh pemimpin negara pada hari ini suatu tanggungjawab yang mesti dipenuhi, dan sejujurnya pada hari ini mestilah mengakui bahawa sebahagiannya masih jauh daripada hasrat mereka, dan mereka hadir dalam negara Malaysia ini melalui satu catatan sejarah yang mesti dipertanggungjawabkan kepada pemimpin Barisan Nasional yang ada pada hari ini. Ya, amat berhormat Perdana Menteri tidak hanya boleh berdiri melaungkan satu Malaysia dengan hanya mengisytiharkan 16 September itu untuk Hari Malaysia tanpa melihat realiti yang berlaku pada rakyat Sabah dan Sarawak pada hari ini. Sejarah telah menulis dengan fakta yang betul. Duduk dulu ya Muhammad. Sekejap, saya habiskan dulu. Sekejap. Dengan fakta yang betul oleh buku yang bukan buku picisan. Tetapi ingat, kemasukan mereka ini dituntut, kemasukan mereka ini dicemburui oleh Presiden Soekarno dari Indonesia, ditentang dengan pelbagai tindakan politik oleh Presiden Diosdado Macapagal dari Filipina. Dan perlu diingat bahawa mereka tidak lagi menggugurkan tuntutan ke atas Sabah ini secara rasminya. Maka dengan itu saya mahu mengingatkan pemimpin negara yang ada pada hari ini bahawa kehadiran mereka dan peringatan kita pada tarikh 16 September itu bukan suatu retorik, bukan hanya satu slogan yang mesti kita ajak rakyat meraihkannya, tetapi kita mesti memenuhi tuntutan-tuntutan mereka yang mereka masih setia bersama dengan negara Malaysia yang ada pada hari ini. Ya, ramai Tuan Kapit. Yang Amat Kapit. Terima kasih Tuan Ibu Ketua, terima kasih kawan saya Kubang Krian. Saya menyambut baiklah saranan ataupun cadangan daripada Yang Berhormat Kubang Krian agar pucuk pimpinan negara kita lebih prihatin, lebih menghargai Sarawak dan Sabah. Cuma saya beberapa kali mendengar perkataan kemasukan. Saya nak buat pembetulan, bukan nak sekadar meminta penjelasan. Mungkin nanti ada kalau ada pandangan. Tapi kebetulan kepada itu bukan kami masuk pada Malaysia. Kita bersama-sama Malaysia, Sarawak dan Sabah mewujudkan negara Malaysia yang ada hari ini. Terima kasih rakan saya daripada KPIT. Apapun istilahnya, tetapi sejarah telah menulis bahawa bersamanya Sabah dan Sarawak itu dalam negara Malaysia ini adalah suatu yang mesti adalah satu sejarah yang ditulis dengan tinta emas oleh rakyat pribumi Sabah dan Sarawak, yang mesti diiktiraf oleh pemimpin Barisan Nasional yang ada pada hari ini, supaya semua keperluan mereka dipenuhi untuk masa depan negara yang lebih baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Kerana saya letih, saya penat untuk mendengar setiap tahun, setiap kali bajet rancangan Malaysia yang ke-9, bila sebut tentang peruntukan Sabah dan Sarawak, maka bergemalah tepukan daripada rakan-rakan kita Sabah dan Sarawak. Tahun ini, tahun yang sebelumnya, tahun 2004 saya masuk parlimen, dan mungkin tahun-tahun yang sebelumnya, daripada anak kinabatangan lahir ke dunia ini dah jadi remaja pada hari ini, isu yang sama tetap disuarakan. Oleh itu 16 September ini adalah suatu pertanggungjawaban, bukan suatu retorik yang akan memadamkan dan menutup segala tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh pimpinan-pimpinan Barisan Nasional yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, Datuk Yang di-Pertua, saya mengucapkan apapun kerana cadangan untuk menjadikan 16 September itu sebagai Hari Malaysia terkandung dalam manifesto Pakatan Rakyat sebelum daripada ini. Yang Berhormat minta sikit saja. Saya tak ada masa.
Cukuplah saya bagi satu tadi. Sikit saja. Sikit.